إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-amalus salihat. Hadirin sekalian, orang yang pandai jaga masa ini, mereka di antaranya memperbanyakkan al-amalus salihat. Pada malam ini kita berusaha mari surau, mari masjid ini. Ada yang mari jalan kaki, ada mari dengan basikal, ada mari dengan motor, ada mari dengan kereta. Semua itu usaha kita untuk kita membuat amal pada Allah Subhanahu wa taala. Buat amal dan mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Al-Asr Allah sebut wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia ini dalam kerugian. Kita duduk sibuk dengan kerja, kita duduk sibuk dengan anak-anak, duduk sibuk dengan keluarga, duduk sibuk dengan program, semua dalam kerugian. Illa allazina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang memperkuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa dak cerak lagi keimanan, rasa dak cerak lagi akidah, pergi belajar akidah. Rasa dak cerak lagi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, pergi belajar akidah. Ini orang pandai jaga masa. Orang pandai jaga masa dalam suratul Al-Asr Allah sebut. Itu dalam sehari-hari kita kena tengok masa kita ada tak bahagian 4 perkara dalam suratul Al-Asr. Dan yang kedua, orang pandai jaga masa juga adalah orang yang memperbanyakkan al-amalus salihat. Pada hari ini kita mari masjid, nak semayang Jumaat, daripada rumah lagi niat kita semayang Jumaat ni. Sebab apa semayang Jumaat? Kita boleh banyak perkara semayang Jumaat ni. Jaga waktu. Di antaranya jaga waktu. Dan selebihnya kita boleh semayang Jumaat. Dan pada tu boleh sama-sama zikir. Banyak perkara. Dan tidak lupa juga niat i'tikaf. Itu semua dikira al-amalus salihat, hadirin sekalian. Jadi mereka-mereka yang menyibuk-nyibukkan diri mereka ini dengan perkara-perkara amal ini adalah orang yang pandai jaga masa. Pandai jaga masa. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita masa 24 jam. Ni amanah. 24 jam ini sehari-sehari Allah beri masa kita 24 jam. Lalu Allah sebut dalam suratul Al-Asr, sungguhnya dengan masa ini, Allah masa ini, semua dalam kerugian kecuali orang pandai jaga masa.
Pertama, kuatkan iman. Yang kedua, al-amalus salihat, banyakkan amal salih. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, berpesan-pesan ke arah kebenaran. Al-haq, ada ulama terjemah, al-haq itu dinul Islam, tak ada benda lain, agama Islam. Ada berpesan-pesan pada diri kita, kita ni betul-betul ke orang Islam, ikut cara Islam. Tengok dalam IC, oh Islam, alhamdulillah. Tapi dari segi pengamalan harian kita ini, betulkah kita ini hidup cara Islam, gaya Islam? Lalu orang yang merenung-renung, menasihat diri dia, kalau dia rasa tak kena ni, daripada bangun tidur tadi lupa baca doa, daripada bangun tidur tadi tak semayang sunat, daripada bangun tidur tadi semayang lewat, contohnya merenung-renung tentang hak, iaitu agama Islam ini. Orang juga ini antara orang yang pandai jaga masa. Bangun pagi muhasabah diri, ataupun tengah malam habis pukul 12 ni nak tidur ni, pukul 11 renung, berapa dosa buat hari ni. Oh hari ni semayang lewat, berapa Zuhur semayang lewat, contoh. Renung diri. Oh hari ni ngopak kat orang, renung diri, muhasabah diri. Ini orang yang pandai jaga masa, mikir ke akhirat semua. Renung diri. Ikut cara Islam, baca doa dak hari ni, baca Quran dak hari ni, nasihat diri kita. Lalu menasihat juga orang-orang yang sekeliling kita, lebih-lebih lagi keluarga kita, anak kita, bini kita. Nasihat, tengok semayang dia guana. Kalau lewat semayang tegur. Kalau anak besar ni kita tegur je lah, tegur, semayang lewat, semayang lagi. Dia kata, tak semayang lagi, kejap-kejap. Tak apa, kita tegur dah. Sekurang-kurangnya. Kalau anak kecil, tanggungjawab kita, tak semayang lagi, rotan sikit, gitu. Nak katanya nasihat kepada orang sekeliling kita. Orang kampung kita nampak jelas-jelas tak semayang Jumaat, contohnya hak semayang Zuhur, mungkin dia semayang awal kelewat, kalau kita tak tahu, tak semayang Jumaat, tegurlah semayang Jumaat. Pergi semayang Jumaat, awang, orang muda, awang pergi semayang Jumaat, tegur. Itu orang pandai jaga masa. Pandai jaga masa. Lalu orang yang pandai jaga masa yang keempat adalah orang yang berpesan-pesan ke arah kesabaran. Sebab apa kesabaran? Manusia ini tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sabirin belakang. Nescaya, la tu taukid, maksud nescaya, pasti aku akan menguji kamu, orang Islam, orang-orang yang bergelar Islam ni, Allah menguji dia. La nabluwannakum bisyai', dengan sesuatu, minal khaufi, daripada takutnya COVID-19. Takut nak keluar rumah, takut. Semua pakai mask, takutnya. Allah uji kita dengan takut. Wal ju'i, dengan lapar, wa naqsim minal amwal, dengan tak ada duit, wal anfusi was thamarat, dengan diri kita dan tumbuh-tumbuhan ataupun tumbuh-tumbuhan. Wa basyiris sabirin, Allah sebut belakang tu, wa basyiris sabirin, beri berita gembira kepada orang yang sabar ni. Beri berita gembira kepada orang sabar. Lalu kita ni sebagai peniaga, contoh. Lalu orang peniaga yang niaga hari ni dah COVID, PKP ni tak laku. Contohnya niaga kedai makan, orang tak mari. Ni musim orang mari ni, tak apalah cuti ni, ramai orang. Musim hak dain tak mari, Allah sakitnya dah.
Nak boleh ke 100 tu, nak boleh 10 ringgit ni berat. Jual-jual nasi lemak berat. Ada. Lalu Allah uji dengan begitu, bagaimanakah kita laksanakan dengan ujian tersebut. Lalu ada orang tak tahan ujian. Tak tahan ujian macam mana? Mulalah rasa nak nipu orang. Ada. Nasi tu wak sikit contohnya, harga sebenarnya bubuh nasi saja, tak bubuh lauk contoh. Ada. Kalau hak nega buah berat timbangan, benda-benda gini juga membazir masa hadirin. Berkait dengan masa, bazir masa. Sebab apa? Kerana tujuan lari pada tujuan asal. Tujuan asal manusia, tujuan asal manusia dan jin beribadat kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini illa kecuali beribadat kepada Allah SWT. Lalu orang-orang yang menipu ini, dia lari daripada matlamat asal. Orang suka beribadat tetapi dia buat perkara-perkara yang tidak betul. Terima rasuah lah, nipu orang lah, ropok lah, curi lah. Lari daripada matlamat asal manusia. Ini membazir masa, membazir masa. Jadi hadirin sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah diri. Allah amanah kepada kita ni masa ni, masa yang berharga ini. Lalu perlulah kita jaga dengan betul-betul. Buat SOP. Kalau cikgu sekolah boleh buat boleh buat KPI ke apa-apa, boleh buat jadual untuk anak-anak murid dia, nak suruh capai kecemerlangan tu yang baik. Apa salahnya kita buat SOP ataupun KPI untuk diri kita, untuk capai matlamat kita menjadi hamba Allah SWT dengan baik, dengan menjaga masa dengan baik. Buat jadual. Hari ni lepas subuh ngaji Quran dulu sebelum kikah lah. Ada. Atau anak ni dan semuka dah buat dalam jadual kita. Sebelum tidur surah Al-Mulk jangan tinggal. Kena buat jadual. Sebelum lepas hatan, sebelum zuhur baca Quran dulu semuka. Lepas zuhur baca pula Quran. Kalau buat gitu khatam Quran cepatlah. Setiap kali semayang orang ngapa Quran gitu. Setiap kali semayang subuh, setiap kali semayang subuh sejuzuk sebelum semayang, sejuzuk lepas semayang. Cara dia ngulang. Zuhur subuh, zuhur juzuk sebelum semayang, juzuk pula lepas semayang. 4 juzuk dah situ. Zuhur, asar. Kalau 5 waktu, 10 juzuk sehari dia boleh buat. Atau juzuk, ada juga ambil setengah juzuk sebelum semayang, setengah juzuk lepas semayang. Juzuk 5 waktu, 5 juzuk sehari. Ada. Hak biasa-biasa juzuk je sehari. Ambil satu makrok 2 muka setengah. 2 muka setengah. Sebelum semayang 2 muka setengah, satu makrok, satu bunga tu. Sebelum semayang satu bunga, pendek je satu bunga, mudah 10 minit boleh habis. Ada. 10 minit je boleh habis. Ada. Satu bunga. Lepas semayang satu bunga, subuh, zuhur, maghrib, isyak, lebih pada sejuzuk boleh. Ada. Sehari tu boleh lebih pada sejuzuk. Kalau buat gitu. Gitu orang apa dia ngulang begitu jadual dia. Kebiasaan. Baik, begitulah kita renung diri kita sehari-hari. Masa kita itu, jadual kita kena letak satu-satu supaya masa kita itu tidak tersia-sia dengan begitu sahaja. Baik, hari ini itu mukaddimah sebenarnya. Mukaddimah. Hari ini kita nak kongsi benda lain ni. Mukaddimah supaya kita jaga masa kita, supaya kita renung al-amalus salihat lebih-lebih lagi. Mari masjid ni gedung beramal lah, gedung amal. Rasa nak semayang, rasa nak berzikir, akan tapi kena jaga niat lah. Sebab Imam Ghazali ada sebut, orang yang dia mari semayang kerana orang, kerana semangat,
kerana masjid, maka orang panggil riak. Riak. Kalau mari ni kita mari memang fokus nak ibadat pada Allah SWT, bukan sebab kerana orang, bukan sebab kerana orang ramai semangat, mari semangat kerana orang ramai, bukan sebab tu, tak apa. Tapi kalau mari semangat ni kerana orang ramai ni mari bak masjid ni comel, selesa sebab selesa, tapi duduk rumah dak buat gitu pun, tak? Duduk rumah mayang sunat pun dak buat. Tak jadi, itu panggil riak. Di rumah lain, di masjid lain. Orang riak, orang yang tidak riak, dia konsisten. Duduk rumah ke, duduk mana-mana ke, sembahyang Jumaat dia jaga. Kalau rumah dengan orang, dengan keluarga, sembahyang sunat jaga, zikir jaga. Ni duduk rumah dah zikir lah. Itu masalah. Imam Ghazali ada sebut dalam kitab di sini pun ada sebut, mereka-mereka yang buat riak tapi tak perasan. Baik, kitab yang saya ingin kongsikan pada hari ini, Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tajuk kita hari ini apa? Okey, baik, hari ini kita masa sudah pukul 8 ni, kita ambil hak rekah sikitlah. Tajuk kita pada hari ini tentang solat. Tentang solat. Depan saya ni ada kitab Arab dan kitab Melayu. Kitab Arab ni kita asal. Kita asal. Kitab Melayu ni diterjemahkan. Apabila orang terjemah ni, dia kadang-kadang kita tak boleh nak pijak ataupun tidak boleh nak selami dengan betul apa yang dikehendaki daripada kitab asal. Jadi saya baca sikit sebanyak kitab Arab, tapi jangan bimbang, kita akan hurai bahasa Melayu lah, insya-Allah. Arba'in fi Usuluddin, 40 pada usul agama ini. Imam Ghazali susun dalam kitab ini ada 4 aspek besar yang perlu kita tengok. Yang pertamanya dia susun, pertamanya aspek yang pertama berkenaan dengan ilmu, iaitu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10 prinsip, 10. Kemudian dia susun lepas pada tu konsep ataupun konsep yang kedua, iaitu amal zahir, amal luaran. Lepas kemah dah dengan tauhid, kemah dengan amal luaran, iaitu yang kita baca hari inilah, solat di antaranya. Dia ada 10 prinsip. Solat, zakat, haji, macam mana yang dikehendaki dengan solat, zakat, haji dan sebagainya. 20. Dan ada lagi 10 benda lain lah. Saya tak perlu hurai di sini sebabnya masa lah. Baik, hari ini usul Al-Qismus Tsani, bahagian yang kedua, fil a'mali zahirati, pada menyatakan amal-amal zahir. Amal-amal zahir yang perlu kita jaga ni, wa hiya asyaratu usulin. Dia ada 10 usul semuanya yang perlu kita jaga. Amal zahir ni yang kita yang nampak ni ada 10 usul semuanya. Al-aslul awal, prinsip yang pertama ataupun usul yang pertama, fi shalah, pada menyatakan bab solat. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata li dhikri. Allah sebut dalam Al-Quran, sebut dirikanlah salat, wa aqimis salah, dirikanlah salat li dhikri. Dirikanlah salat sebab apa? Li dhikri. Li itu sebab apa? Li dhikri, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang ni sebab apa? Nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang, lepas semayang buat maksiat lagi, tak jadi. Semayang tak jadi. Lepas semayang ngopak ke orang lagi, tak jadi semayang. Sebab apa? Dalam firman Allah SWT sebut,
wa aqimis salata li dzikri, untuk ingat Allah SWT. Mungkin kita semayang tu tak faham, bacanya habis assalamualaikum tak faham. Sedangkan dalam semayang ni kita zikir kepada Allah SWT. Satu-satu zikir tu kalau faham, orang panggil berkesan pada diri kita. Apabila berkesan pada diri kita, maka kita ingat pada Allah SWT. Itu yang dikehendaki dengan sembahyang, hadirin sekalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah tiang agama. Kalau tak salat, maka runtuhlah benda-benda lain, agama-agama. Kalau tak salat, perkara-perkara lain akan jadi masalah. Kadang-kadang nak nega ibadat juga, tetapi jadi masalah. Sebab apa? Solat tak jaga. Solat tak jaga. Kalau tak jaga solat, kadang-kadang baca Quran pun jadi tak pandai. Sebab apa? Solat tak jaga. Itulah maksudnya imaduddin. Tak solat dengan betul, runtuhnya agama-agama. Wa'lam annaka fi salatika munajin rabbaka. Dan ketahuilah oleh kamu, annaka fi salatika munajin rabbaka, bahawasanya engkau pada solat engkau munajin rabbaka, munajat. Munajin apa munajin maksudnya? Munajin ni munajat, kita buat zikir munajat, zikir ni zikir munajat qiyamul lail. Sebab apa? Munajin ni maksud dia kita berbisik-bisik dengan Allah SWT. Berbisik dengan Allah SWT. Bahawasanya kita ni dalam solat kita ni duk tengah bisik, Imam Ghazali kata, duk tengah bisik dengan Allah Taala. Duk tengah bisik. Apabila kita sebut berbisik-bisik ni, satu sama satu, kita dengan Allah SWT satu sama satu. Orang lain tak cara. Jangan mikir orang lain, tutup telinga. Tutup mata orang lain ni. Kita dengan Allah SWT sahaja. Itulah maksud munajin. Itulah maksud munajat pada Allah SWT. Tiba-tiba seorang itu solat, kepala memang tak nampak, dah nampak paling kat ni, tetapi hati dia paling, anak makan tak lagi, anak pergi ambil tak lagi, orang rumah ni semayang tak lagi. Mikir sebab semayang tapi ganggu paling dalam hati kita ni, hati kita paling kau tu, paling kau ni. Orang panggil tak ada adab dengan Allah SWT. Duk tengah bising, duk cakap dengan Allah Ta'ala ni, hati paling kau ni, bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Maka kita ini adalah orang yang tidak beradab dengan Allah SWT. Hadirin sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan munajin. Satu sama satu, kita dengan Allah Ta'ala satu sama satu. Sungguh hinanya kita apabila kita bersolat dalam keadaan begitu. Fanzur kaifa tusalli, maka tengoklah oleh engkau macam mana, kaifa bagaimana kamu sembahyang. Mu renung diri, mu sembahyang macam mana? Kalau ni kebanyakan orang sembahyang gini ni, batu Imam Ghazali sebut gini, mu tengok mu sembahyang macam mana. Contohnya tak tunjuk siapa ni tangan gerak siapa. Tengok macam mana sembahyang. Ni kebanyakan orang sembahyang jadi gini. Hak tu dia sebut dalam ni, wi nasihat. Tengah bisik-bisik dengan Allah Ta'ala, hati ke lain, kebanyakan. Maka Imam Ghazali kata, mu tengok solat kamu, tak payah tengok orang lain lah. Tengok solat kamu. Kadang-kadang kita ni dalam program ada YB tepi, ada Raja Sultan tepi, dodak debar. Lebih-lebih lagi Tok Imam. Tok Imam jadi Tok Imam ni, Sultan mari belakang ni debar. Sedangkan hak depan kita ni lebih besar. Allah SWT lebih besar. Bisik-bisik jadi hati kita kembali kepada Sultan YB belah kita.
Tak perlu lah. Tak perlu. Patutnya kita satu sama satu dengan Allah. Tak payah mikir orang tepi kita siapa-siapa ke, sultan ke, orang hebat ke, orang miskin, orang kaya ke, tak payah fikir. Tak. Tu. Wa hafiz fiha ala salasati umurin, maka dan jagalah oleh engkau padanya pada solat itu ala salasati umurin, ke atas tiga perkara. Dan kedak sebut tiga perkara. Litakuna min jumlatil muhafizina ala salati wal muqimina laha. Sebab apa kena jaga tiga perkara ni? Supaya engkau menjadi jumlatil muhafizi, kumpulan orang-orang yang menjaga ala salati, salat. Supaya kamu menjadi kumpulan yang menjaga salat. Mu kena jaga tiga perkara ni sebab apa? Supaya kamu menjadi orang yang menjaga betul-betul salat ni. Wal muqimina laha, dan orang yang menunaikan kepada untuknya, untuk solat. Fa inna Allah Ta'ala innama ya'muru bil iqamati. Allah Akbar. Bahawasanya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini innama ya'muru bil iqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya saja tidak lain tidak bukan menyuruh engkau mendirikan salat. Mendirikan. Fayaqulu wa aqimis salah. Maka Allah sebut dalam Quran wa aqimis salah. Wa aqimus salah, dan satu lagi wa aqimus salah. Dirikanlah oleh kamu salat. Wa aqimus salah, dirikanlah oleh kamu salat. Surah Baqarah. Walaysa yaqulu, tidak Allah kata salli, salatlah kamu. Ada. Allah sebut dirikan salat, ada maksud dirikan, iqamah tu. Ada. Allah tak sebut salli, mayang. Ikut mu nak mayang kan apa? Mayang ikutlah. Laju ke cepat ke, tak ikut rukun ke, ikut sedak kita ke. Kalau tu salli semayanglah kamu. Salli ni fi'il amal, suruh saja. Semayanglah. Allah tak sebut dalam Quran salli saja. Allah sebut wa aqimus salah. Apakah yang dimaksud dengan aqimu, iqamah? Dalam tafsir sebut iqamah ni ambil daripada perkataan orang Arab faham lalu. Kalau iqamah orang Arab faham. Kerana iqamah ni ambil daripada perkataan al-iqamatul imad, iaitu membetuli anak panah. Orang nak comel anak panah ni supaya kena sasaran dengan tepat. Maka dulu orang buat anak panah dengan kayu. Maka ambil parang sisi biar comel, lekuk-lekuk tu buang. Macam buat uar lah. Buang comel dulu, ukur. Lepas sisi comel tu ambil timbang, berat setara mana. Nak kata sesungguhnya dia buat. Sebab apa? Kalau salah buat, ada lekuk-lekuk lagi, anak panah tu tidak akan pergi tepat. Syuk pergi tepi, syuk. Dia tak kena tepat. Maka kena buat teliti betul-betul. Buat teliti betul-betul anak panah. Dan kena timbang. Sebab apa? Dia akan, timbangan ni akan lari juga sasaran. Maka apabila dah betul comel, test dah semua, biar kena tepat sasaran itu, itulah orang Arab panggil al-iqamatul imad, membetuli anak panah. Lalu Allah sebut wa aqimis salah, ambil daripada membetuli anak panah. Jadi kita kena betulkan betul-betul solat kita. Bukan Allah sebut salli, semayanglah kamu. Mu nak mayang guna-guna pun mu mayang, tak boleh. Allah tak sebut gitu. Allah sebut wa aqimus salah. Betul lah solat. Kena jaga rukun dia. Dalam fiqh sebut
sampaikan aqimus salah ni membetuli dengan hak-hak solat itu. Hak solat kena dengan hak-hak solat, dengan rukunnya cukup, syarat-syaratnya cukup, maya awal waktu muhafizin, masuk muhafizin, kena ikut syarat-syarat dia, baju kena bersih, badan kena bersih, syarat sah solat, bersih daripada najis dah, kena ikut betul-betul. Batulah dalam fiqh pun ada rukun solat, syarat sah solat. Sebab apa? Sebab aqimus solat. Bukan semayang aja, mu nak semayang guna-guna ikut mu, bukan. Kena wa aqimus solat. Hadirin sekalian. Wa yusni ala muhafizin ala salati. Dan memuji. Siapa memuji? Allah SWT memuji ala muhafizin, ke atas orang yang menjaga, ala salati, ke atas orang yang menjaga salatnya. Allah puji orang jaga solat ni. Mari masjid sebab apa? Ada ngajar fiqh, ngajar bab solat. Allah puji orang yang jaga solat ni, Allah puji. Berusaha mari belajar fiqh tentang solat. Sebab apa? Nak jaga solat. Nak jaga solat. Allah puji. Orang jaga solat begini, Allah puji. Pakai baju, minyak wangi dan sebagainya, pakai serban, mari semayang, Allah puji. Begini. Fayaqulu, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Dan orang-orang yang beriman dengan akhirat yu'minuna bih, dan beriman juga pada Allah Subhanahu wa taala, wa hum ala salatihim yuhafizun. Suratul Al-An'am. Mereka ini yang beriman pada akhirat, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa hum ala salatihim yuhafizun. Mereka inilah yang dikatakan yang menjaga salat, yang salat-salatnya dalam keadaan menjaga, ataupun yang menjaga solat-solat mereka. Orang yang beriman pada akhirat, orang yang beriman kepada Allah SWT ini, mereka ini menjaga, muhafizin, menjaga solat-solat, jaga betul-betul. Apabila sebut muhafizin, jaga ni, dalam tafsir sebut jaga ni, kita kena jaga waktu solat. Jangan main akhir waktu. Jangan main mudah-mudah. Itu orang jaga. Juga masuk juga jaga kebersihan. Masuk juga semua kebersihan, dan jaga juga sebutan-sebutan yang kita nak sebut. Itu orang menjaga solat. Dalam surah Al-An'am ayat 92. Jadi tadi Imam Ghazali kata mu kena jaga 3 perkara. Apakah 3 perkara? Apakah 3 perkara? Memang tak ada. Al-awwalu muhafizatu 'ala taharati. Yang pertamanya 3 perkara kamu kena jaga, menjaga ke atas sucinya, kesucian, suci, taharah, suci. Bi an tusbighal wudu'a qabla as-salah, dengan sekira-kira, dengan bahawasanya tusbighu, meratakan al-wudu'a, akan wudu itu qabla as-salah, sebelum nak sembahyang ni kena jaga betul-betul. Ambil sembahyang tu kena rata betul-betul. Itulah orang yang dikatakan dia menjaga dalam keadaan menjaga kebersihan. Ambil wuduk tu dengan betul-betul. Kena kesah, kena sapu. Ada yang kena sapu-sapu. Ada yang kena basuh-basuh. Tengok mula dalam kitab fiqh. Ada yang kena basuh, ada yang kena gosok. Ada yang kena dua-dua. Ada. Wa isba'uha, dan menyempurnakannya.
isbaghaha menyempurnakannya, an ta'ti bi jami'i sunaniha wa azkariha al-murawwiyati 'inda kulli wazifatin minha, bahawasanya mendatangkan semua perkara-perkara sunat dalam wuduk itu, dan datangkan semua perkara-perkara zikir dalam wuduk itu. Kerana dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut zikir-zikir ketika wuduk. Nak basuh tangan ada zikir dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak basuh muka kena ada zikir dia, ada zikir dia Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga ada. Batulah dia sebut sini, menjaga sunat-sunat wuduk kena jaga juga. Mentang-mentang sunat kita gak, mentang-mentang sunat malah sunat je. Sunat je. Juga jaga zikir-zikir. Hak main sunat-sunat je ni, sebenarnya orang tak pandai kecap sesuatu. Contohnya lah orang nak makan nasi. Orang nak makan nasi, kita tengok dia makan nasi putih saja. Tanya apa dah bau kuah? Allah, kuah je. Dah main gitu. Gitu. Tiba tanya masak, kita tengah masakan dia, tahu lah berapa dah bau garang. Allah, garang je. Kadang-kadang kita orang gini ni, kalau di depan ni main je gini ni, garu kepala. Kata betul, pandai makan nasi ke tak? Kita boleh kata tak pandai makan nasi tu. Baru makan nasi tak bawa kuah, tak pandai lah tu. Bukan nak main je. Ada ke makan nasi putih, tak bawa kuah. Orang panggil tak pandai makan nasi, macam budak kecil dah. Budak kecil nak makan nasi tak bawa kuah. Haji ni gini dah. Haji ni je ni. Allah sunat je. Sedangkan sunat itulah yang boleh mencerakkan kita, menjelira kita dalam ibadat. Main je gak, habis kosong kita. Pahala kita kosong. Ada? Tak ada ni. Menjaga zikir-zikir inda kulli wazifati minha. Isyak berapa? 2 minit kira? 2 minit. Okey. Watah aidan fi taharati thiyabika, dan menjaga juga pada menyucikan pakaian kamu. Jaga dalam sembahyang ni kena cuci. Yang pertama kena ratakan wuduk. Ratakan wuduk juga dipanggil suci. Dan yang kedua suci pakaian. Wa taharati badanika, dan suci juga badan kamu. Nak semayang ni kena mandi dulu, cuci badan dulu. Gosok gigi. Jangan main je siwak ni. Gosok gigi ni sunat je, jangan main gitu. Dia ada kelebihan. Bahkan orang gosok gigi sebelum solat ni, pahala dia lebih pada orang. Ada ulama kata lebih 70 kali ganda. Pahala orang yang gosok gigi sebelum mai solat. Jangan main je. Azan dah. Sikit-sikit. Habis nombor 1 je lah. Wa taharatil ma'i alladhi tatawaddau bihi, dan mencucikan air yang ingin diwudukkan. Yang ingin kita ambil wuduk tu kena pastikan air itu adalah air yang suci. Ihtiyatan, ni maf'ul mutlak. Hal keadaan menyucikan. La yaftahu alaika babul waswasi. Jangan hal keadaan menjaga itu kena tengok, jaga macam mana. Jangan masuk pada bab waswas. Ada orang nak jaga sangat ni masuk pada bab waswas. Mari ambil sembahyang sampai pucat muka.
Oh tak kena gini. Oh ambil. Siapa pucak muka. Nak kata main nyakit waswas. Memang kata dia pesan dah. Mu nak jaga bersihan, tak apa. Kadang-kadang pakai baju kak, Allah kena tanah je, kena pasir je. Oh tukar baju lain. Jadi benda tu mainan setan sebenarnya ada sebut. Mainan. Sebab apa? Mainan setan ni dia buat kita waswas. Fa inna syaitana sikit ada sikit je. Fa inna syaitana yuwaswisu fit taharati. Maka sesungguhnya syaitan itu telah memberi kepada kamu ini waswas tentang taharah, pada taharah. Sebab apa nak beri waswas ni? Liyudhi'a aktsaru awqatil ibadah, supaya kamu mempersia-siakan waktu-waktu ibadah. Sepatutnya waktu ibadat tu kita kena guna dengan baik. Ni mai ambil semayang 2, 3, 4 kali, orang habis dah semayang sunat, orang akad takbir rakaat pertama dah, kita baru naik. Mainan setan. Kena main setan. Setan memang dia buat waswas ni nak suruh kita membazirkan masa kita. Membazir masa ibadat kita. Dak semayang sunat. Mari awal dak semayang sunat, main waswas. Dak. Ada juga orang main Allah. Mai dak mari. Orang rakaat kali 3 dah. Allah main gitu. Ni mainan setan. Mainan setan. Dah macam mana nak hilangkan waswas ni? Dah. Kena belajar. Setakat mana kita lepas pada niat tu. Contoh kita waswas pada niat. Setakat mana lepas niat? Kena belajar. Kena belajar. Setakat mana hak dia kata sah ambil wuduk. Ni ambil wuduk 2, 3, 4 kali sebab apa? Dak belajar. Ni dak lamakan tak kena. Lamakan main lamakan. Lamakan. Padahal dak belajar setakat mana. Bila belajar kita akan jadi kau yakin. Betul dah ni kita belajar. Contohnya. Gitulah. Di antara nak hilang waswas kena belajar tentang fiqh itu lebih dalam. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian tentang sembahyang. Yang pertama sahaja. Dia ada 3. Yang ada 3. Insya-Allah. Insya-Allah. Yang pertama pun kita boleh beramal. Jaga kebersihan. Sebelum sembahyang tu kena jaga kebersihan supaya kita ni menjadi orang-orang yang iqam solah, membetuli solah, bukan salli, bukan orang sembahyang saja, bahkan orang yang iqam solah, yang membetuli solat, membetuli solat. Jadi itu saja untuk malam ini. Saya minta maaf terlebih masa sedikit. Segala kekurangan adalah daripada saya, dan kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu min indillah. Akan tapi hakikat semua kurangan ke apa, keburukan pun Allah Subhanahu Wa Taala buat belaka. Tapi kita beradab dengan Allah Taala ni gitulah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.